Solat 5 waktu sehari semalam melalui surah Al-Isra, surah yang ke-17. Kita solat 17 rakaat sehari semalam, tak lebih tak kurang yang fardu. Quran turun bukan kebetulan. Kenapa Allah letakkan surah 17 itu bermula dengan ayat utama, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu. Terus. Mana tuan-tuan kalau nak ingat surah yang ke-17 sama dengan rakaat 17 rakaat kita solat sehari dan semalam. Itulah dia permulaan penerimaan solat 5 waktu. Jadi kita cuba mengingat bahawa ada 114 surah yang 17 surah Al-Isra menceritakan tentang penerimaan solat fardu. Baik. Jadi tuan-tuan puan lihat di sini, kalau nampaklah kalau boleh dipersoalkan tadi. Mungkin tuan-tuan dah biasa kepada tarikh-tarikh yang saya tunjukkan itu. Cuma ada satu tarikh yang mungkin baru kepada kita, iaitu tarikh Hijri Syamsi. Tarikh Masri kita tahu, iaitu 1 Mac hari ini. Tarikh Hijri 6 Rejab ataupun 7 Rejab. Dan tarikh Hijri Syamsi, apa benda ni? 9 Dalwu. Itulah dia burush. 9 Dalwu tu maknanya matahari berada pada hari yang ke-9, ataupun matahari berada pada darjah 9 darjah pada burush Dalwu. Apa benda burush-burush ni? Tak apa, nanti kita akan sampai masanya dan kita akan tahu apa sebab nak belajar tentang burush. Apa hubungan burush dengan kehidupan manusia? Baik. Jadi hari ini tuan-tuan, laut menyorong kecil. Macam mana boleh dapat tu? Sebab apa yang berlaku dekat dunia ni, yang Allah ciptakan, dia ada ulangan. Dia ada ulangan. Termasuklah hari-hari dalam seminggu, dia ada ulangan. Bulan-bulan dalam setahun, dia ada ulangan. Jadi bila kita faham tentang ulangan-ulangan ini, termasuk pergerakan jasad-jasad langit, jasad-jasad semawi, maka kita boleh atur dan kita boleh jadualkan. Ada pengalaman. Maknanya hujan yang turun, contoh hujan yang turun di tempat kita ini ada ulangan dia, ada jadualnya, dan berapa banyak dilimpahkan kepada tempat ini. Jadi tuan-tuan, kalau waktu solat tuan-tuan lihat hari ini 7.15, 7.21. Hari ini 1 hari bulan Mac 2020. 2021 waktu sama. Jadi kalau beli kalender, cukup beli satu. Nak tukar 30 tahun sekali. Boleh. 30 tahun sekali baru kita tukar kalender. Sebab lepas 30 tahun baru berlaku perubahan kepada waktu solat. Itu pun 1-2 minit saja. Sebab yang kita ukur waktu itu berdasarkan pada pergerakan matahari, dan pergerakan matahari tetap ada nisbahnya, ada kadarnya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ar-Rahman. Ayat yang kelima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam surah yang sama, ayat yang ke-17. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Allah lah Tuhan yang mentadbir 2 timur, masyriqain, dan 2 barat, maghribain. Allah nak beritahu, nanti saya tunjukkan gambar ni, apa maksud 2 timur dan 2 barat. Supaya kita ni akan sentiasa mengkaji dan mengulangi apa-apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Jadi saya mulakan
kuliah pada petang ini dengan mengambil surah Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara takalluba wajhika fis sama' falawalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahul haqq mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Kalau imam baca lagi sedap. Saya baca ialah cikgu sains kan, dia tak sama macam ustaz. Sungguh Allah mulakan dengan perkataan sungguh kami itu Allah sering melihat mukamu ya Muhammad menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. 2 kali sungguh dalam satu ayat. Maknanya Allah terima doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab selepas Rasulullah terima salat 5 waktu, maka syariat pada ketika itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kiblat masa tu Baitul Maqdis. Tetapi Nabi SAW sangat faham bahawa tempat itu satu masa nanti akan dikuasai oleh Yahudi. Kalau Yahudi menguasai sesuatu tempat, tuan-tuan, maka dia akan pelekehkan umat Islam. Kan? Nabi dah nampak. Nabi ni futuristik ni orang. Dia nampak. Maka Nabi sangat risau. Dan sering kali Nabi lihat di langit sana, kalau malaikat turun menyampaikan wahyu, moga-moga Allah tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, Masjidil Haram, ke Kaabah. Itu berlaku bila? Bulan Rajab, bulan Syaban. Terima perintah solat bulan Rajab. Pertukaran arah kiblat pada nisfu Syaban, waktu siang. Nampak tak hubungan antara solat dengan kiblat? Jadi tak boleh dipisahkan antara solat dengan kiblat. Tapi sungguh-sungguh Nabi sungguh-sungguh minta kepada Allah tukar. Akhirnya ayat 141 memberikan jawapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini mengharap-harap moga-moga Allah palingkan, tukarkan 180 darjah pusing. Nanti kalau ada kesempatan saya tunjuk macam mana. Kita pun belum pernah belajar dalam fiqh, dalam solat, bagaimana ubah arah kiblat. Tapi kita buat olok-olok lah, jangan betul-betul lah. Ni dah kiblat dah betul. Cuma bagaimana kaedah menukar dan arah ni kepada arah kiblat. Kalau 180, tuan-tuan, sana asal, tapi pusing balik ke depan, itu 180. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain, insya-Allah. Jadi saya akan cuba masukkanlah mana-mana yang sempat untuk kita belajar bagaimana nak mengesan arah kiblat, sama ada dengan kaedah tradisional contemporary ataupun kaedah moden. Hari ini ramai yang gunakan kaedah moden. Jarang-jarang, kadang-kadang susah kita nak melihat orang memerhatikan pokok, dia tahu dekat mana arah kiblat. Tuan-tuan, hari ni kita tengok pokok, nampak apa? Nampaklah daun, nampaklah ranting, nampaklah tu. Tetapi sebenarnya pokok itu menyimpan rahsia yang kita tak tahu. Apabila kita belajar, insya-Allah, rupanya semua makhluk itu ada kecenderungannya memerlukan cahaya matahari. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan satu pokok, dekat mana bahagian yang paling lebat? Daunnya, dahannya, rantingnya. Di situlah dia arah timur. Ni kena buat praktikal.
Saya belajar dengan Ustaz Anaf ya. Dia suruh saya tengok pusing pokok 7 kali. Macam tawaf. Tak, tengok. Tengok, perhatikan. Oh, rupanya itulah rahsia bila kita lihat kenapa ranting-ranting itu cenderung ke sana. Pokok yang kedua, kenapa ranting-ranting yang sama, daun yang banyak lebat tumbuh dekat sana? Maknanya tuan-tuan, tabsiratan wa zikra likullin abdin munib. Ambillah perhatian, ambillah peringatan. Surah Qaf ayat 8. Supaya apa? Sesuatu yang Allah ciptakan itu ada rahsia dia. Nanti kita akan cuba, tuan-tuan, dan lagi melihat bintang dan buruj. Jadi bersama tuan-tuan ni Haji Osman, sahabat saya. Itu tiap-tiap malam, hari ni dia tak tengok teleskop. Tiap-tiap malam pukul 10 malam ke atas dia akan buka teleskop depan rumah dia, akan perhatikan langit. Bintang ke, planet ke, apa ke, dan dia khabar dekat saya lah. Cerita macam mana. Taik bintang baru banyak kan. Dekira, bukan dekira maknanya nampak. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran. Berlaku, ya berlaku. Jadi memerhatikan langit itu dengan mata hati dan mata kepala kita. Supaya kita dapat rasa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Tuan-tuan yang saya cerita minggu sebelum ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghantar bulan untuk menutup matahari pada gerhana matahari? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghalang cahaya matahari hanya dengan bulan? Kenapa tidak digunakan planet-planet lain yang lebih besar? Sebenarnya ada rahsia dekat situ. Antaranya kalau kita perhatikan hari inilah, sebab ini ulama-ulama kita dah bagi tahu dalam kitab bahawa Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya ada beritahu bahawa maksud gerhana matahari dan gerhana bulan itu, gerhana itu maksudnya lemah, dilemahkan, digugurkan, dilenyapkan cahaya daripada baik bulan ataupun matahari. Maknanya tak perlu yang besar-besar untuk melemahkan yang hebat, cukup yang kecil. Kalau kita kaitkan dengan pemerintahan, maknanya yang akan menaikkan, menjatuhkan yang atas itu tak perlu yang besar-besar, yang kecil-kecil macam kita ni sebenarnya lah, kalau kita faham maksud. Sebab itu tuan-tuan, kesan daripada gerhana bulan matahari, efek kesan dia kepada alam, kesan kepada musim, kesan kepada cuaca, kesan kepada kelakuan manusia dan haiwan dan tumbuhan daripada gerhana baik bulan ataupun matahari. Kalau kesan pada manusia selepas gerhana bulan, banyak tak berlaku perkara yang pelik-pelik? Ya. Antaranya nCoV-9 kan, coronavirus. Lepas tak habis lagi coronavirus, datanglah Allah hantar lagi belalang-belalang juta, berjuta-juta belalang menyerang. Nanti Allah akan hantarkan lagi untuk memberi peringatan. Sekarang ni India pula dibantai, yang Islam di India kan. Nanti tuan-tuan lihatlah apa jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang teraniaya adalah orang-orang Islam, orang-orang yang nak membesarkan Allah di muka bumi. Maka apabila ada usaha-usaha untuk melenyapkannya, Allah akan lenyapkan balik. Tuan-tuan, kita ada perancangan, manusia ada perancangan, dan Allah juga ada perancangan. Malah perancangan Allah itu maha hebat. Kita kena belajar pada sejarah. Contohnya, apabila Fir'aun dapat mimpi, dan mimpi itu dikongsikan dengan ahli-ahli sihir. Tuan-tuan tahu cerita ni, yang mana dia itu dijatuhkan. Dalam mimpi itu seorang kanak-kanak menjatuhkan dia daripada tahta dia, daripada kursi macam inilah jatuh. Maka tak puas hati, dia tak sedap, maka jumpa dengan ahli-ahli sihir dia untuk menafsirkan mimpi. Maka ahli-ahli sihirnya, dia dulu boleh ada kontak dengan iblis. Dululah zaman-zaman tu dia boleh dapat perkabaran-perkabaran langit, sebab iblis dia naik dan turun, naik untuk beritahu. Itu kerja iblis.
Dia ada MOU dengan ahli sihir zaman tu lah. Sekarang tak ada. Malah Allah SWT akan hantarkan bintang-bintang untuk memusnahkan iblis dan sebagainya. Maka di perancangan dia, apa? Perancangan Firaun, bunuh semua kanak-kanak lelaki. Bunuh. Lahir bunuh. Kan? Tetapi Allah selamatkan Nabi Musa. Macam Namrud pun dapat perkabaran yang sama, bunuh anak lelaki. Bunuh. Kan? Rupa-rupanya ketua tentera bersama dengan isteri dia, akhir dapat anak lelaki. Dan itulah dia. Dia ada cerita-cerita yang mana, tuan-tuan, Allah tunjukkan balik apa yang dah berlaku dulu, dan Allah akan ulangkan balik perkara yang dulu ke zaman ini, insya-Allah. Baik. Ini tak habis lagi. Al-Baqarah 144, 149. Yang maksudnya, dan dari mana sahaja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ada tuntutan dekat situ. Allah menuntut kita ke mana sahaja, apa juga perbuatan amalan kita, maka memberilah keutamaan kepada kiblat. Mana ingat Allah, ingat kiblat, ingat Allah. Hari ni ingat kain, ingat jekyll. Tak salah lah kan. Tapi sejauh mana kita menjadikan kiblat itu ataupun Masjidil Haram itu sebagai rujukan utama kita dalam setiap amalan dan perbuatan kita. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak, yang benar dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Mana Allah tidak pernah lalai apa yang kita buat. Sebab itulah tuan-tuan, mudah-mudahan bila kita tahu kiblat kita di tempat kita, di rumah kita, di pejabat kita, di mana saja, di sekolah kita, di padang dan sebagainya, maka kita memberi keutamaan kepada menghadap kiblat. Kan? Jadi kiblat ini adalah tempat kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa kepada Allah. Kenapa bukan macam ini, tuan-tuan? Kita solat macam ini, kan? Tapi kenapa kita doa tak macam ini? Doa. Sebab kiblat doa adalah langit. Kiblat doa adalah langit, yang mana Allah limpahkan segala macam yang ada di langit. Syaratnya apa-apa yang berlaku di bumi ini kesannya kepada apa yang Allah akan limpahkan daripada langit. Natijahnya kalau baik di bumi, maka natijahnya kesannya akan jadi baik kepada manusia, alam haiwan, alam tumbuhan, lautan dan daratan. Dan Al-Baqarah 150. Dah berapa banyak ayat Quran, tuan-tuan? Ceritakan tentang Masjidil Haram, kita tentang kiblat. Maknanya kalau Allah ulangkan wa sekali saja, itu sudah ada kepentingan, ada kelebihan, ada keajaiban. Wa sekali. Tapi Allah ulangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan menghadap wajah ke arah Masjidil Haram itu beberapa kali. Terutamanya dalam surah Al-Baqarah. Kemudian disokong lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bacalah hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit, maka turunlah wahyu memerintahkan baginda menghadap ke Baitullah Kaabah. Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah, lalu ketika itu orang ramai sedang rukuk pada rakaat kedua solat fajar, beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah, lalu mereka berpaling ke arah kiblat. Itu sejarah. Itu berlaku dalam bulan Syaban. Okey. Jadi maknanya peringkat awal 16 ataupun 17 bulan.
umat Islam ketika itu menghadap Baitul Maqdis. Nabi akan buat sekiranya ada perintah dari Allah. Kan, walaupun macam tak berapa seronok nak menghadap Masjidil Baitul Maqdis, tapi belum turun wahyu daripada Allah, Nabi tak pernah ubah. Kan, Nabi tak pernah cakap, walaupun benda tu depan dia tak akan cakap sebelum wahyu Allah turun kepada untuk memberikan jawapan. Jadi sifat Nabi ini ada pada sahabat Nabi. Apabila ditanya dengan satu orang sahabat, ada berapa kaki unta? Kan? Walaupun kecil unta, besar unta, sahabat hidup dengan unta. Tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, nanti aku turun dulu kira. Nanti aku turun dulu kira betul tak? 1, 2, 3, 4. Maka kaki unta 4. Macam kita tuan-tuan, ada berapa tayar kereta? Nanti saya turun dulu, saya kira. Kot dah hilang tayar 1 kan? Tapi maknanya keyakinan kita dengan keyakinan sahabat Nabi itu ada beza. Walaupun perkara-perkara dunia, itu yang Nabi SAW ajar sahabat. Maknanya kita jangan yakin dengan apa yang belum kita lihat. Kan? Dan apabila kita lihat pun, kita jangan yakin lagi, sebab ada rahsia yang Allah sembunyikan. Apa benda, apa perkara yang dilihat oleh mata kita. Kan? Baik. Seterusnya, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Maksudnya di antara timur dan barat ialah kiblat. Mana tuan-tuan, satu dunia ni kiblat. Bukan satu dunia. Di mana-mana penjuru alam pun kita boleh mengetahui. Sama ada kita berada di barat, di timur, di utara dan di selatan, kiblat tetap di situ. Ada orang tanya saya, kalau berlaku tsunami, kalau berlaku gempa bumi, adakah arah kiblat berubah? Katakan contoh tuan-tuan, Surau Ar-Rahman Mangga 5 ni, tiba-tiba pintu dia ke sana, pintu ni ke sana, tuan-tuan akan masuk. Sekarang tuan-tuan masuk daripada pintu, teruskan kiblat. Kalau pintu sana, kiblat dekat mana? Tetap sini. Kiblat tak ubah, tak berubah. Kecualilah Allah angkatkan Mekah tu ke tempat lain. Itu berubahlah. Walaupun pintu kita berubah ke sana, pintu kita berubah ke sini, kiblat tetap di situ. Walaupun imam berlaku macam mana pun di atas muka bumi ni, kiblat yang asal kat situlah. Dia tak berubah kecuali dengan ketentuan Allah. Tuan-tuan, hari ni dan sebelum ini, mungkin ada di antara kita yang menganggarkan arah kiblat berdasarkan bumbung kubah masjid. Dia baru pindah Jalan Mangga berapa, dia tengok inilah agaknya arah kiblat, maka dia letak sejadah solat kat situ. Rupanya lain. Yang kedua, ini yang kaki astro. Yang ada astro di rumah, saya rasa kat sini tak tahulah, tak kira lah berapa banyak yang ada. Tapi dulu orang menganggap bahawa piring astro itu menghadap kiblat. Berpandukan piring astro, dekat situlah dia menghadap. Sebenarnya piring astro itu dia menangkap signal yang dipancarkan oleh satelit daripada Misat-1, yang disewa oleh Ananda Krishnan Axis, berada pada 267 arah barat. Kiblat kita berapa? Nanti saya akan tunjuk berapakah nilai kiblat di Malaysia ini. Kalau dia menghadap 267 itu, sebenarnya dia tak menghadap ke Masjidil Haram Mekah, Kaabah. Dia menghadap tempat lain, barangkali di kawasan Afrika sanalah. Dan menggunakan kompas yang biasa, kompas RM2, kedai RM2 jual kompas, kita beli kompas dan kita letak dekat rumah kita. Maka kompas itu tunjuklah, maka kita yakin kompas itu memberikan jawapan yang betul kepada arah kiblat di rumah kita. Ataupun kita menggunakan aplikasi sekarang smartphone, Android dan sebagainya. Smartphone dah banyak tuan-tuan sekarang ni. Kalau aplikasi kiblat tu beratus-ratus yang ada
dalam Google Play dan sebagainya. Tapi adakah kita pernah menyemak betul ataupun tidak? Sebab ada kawan saya buat umrah, saya pesan dekat dia, bawa handphone. Sekarang dah boleh bawa handphone. Gunakan aplikasi yang ada dalam handphone kamu tu, letak depan-depan Kaabah. Pergi mana? Adakah ada tunjuk Kaabah betul? Awak pusing. Kan? Pusing. Mana pusing? Betul tak? Betul tak? Kalau kadang-kadang dia lagi tempat lain. Ada. Depan Kaabah, letak itu, pergi tempat sana. Jadi benda tu yang digunakan balik ke Malaysia, jadikan arah kiblat. Tuan-tuan nak tahu bahawa daripada 10 aplikasi kiblat, hanya 2 sahaja yang diperakui. Ini dia. 8 daripada 10 aplikasi digital arah kiblat tidak tepat. Sesiapa yang memiliki aplikasi ini, tuan-tuan, nanti dulu. Sebab kita tak tahu siapa yang buat. Kalau yang buat itu Syiah, maka ngadaplah dia ke Karbala. Kan? Letak sampai dekat sana Iran. Jadi kita solat macam orang Syiah. 8 daripada 10, tuan-tuan. Bukan sikit. Maknanya 80% daripada aplikasi kiblat yang ada di dalam telah menyalahi dari segi arah kiblat. Jadi kalau salah nak buat macam mana? Solat dekat masjid je lah. Kan? Agak-agak kat rumah dia tak berapa selesa, tak berapa yakin, datang masjid. Kan? Nanti kita sama-sama buat semakan. Ni tak nak datang juga. Tak nak datang surau, tak nak datang masjid. Dia solatlah ikut cara dia. Maka sepanjang hidup, tuan-tuan, sepanjang hidup dan berketurunan daripada ayah, cucu, datuk, nenek dan sebagainya. Kan? Sebab kita bukan setahun dua duduk di rumah kita ni, yang kita beli. Sampai anak keturunan kita, mungkin 5-6 keturunan. Jadi kalau kita ajar arah kiblat begitu, sampai bila-bila kalau tidak dibuat semakan. Tuan-tuan, ini berlaku di surau. Tengok, lagi. Sejadah. Lagi. Di berapa banyak surau yang ada dekat Johor ni? Johor antara negeri yang paling banyak masjid. Termasuk yang paling banyak adalah di Batu Pahat lah. Adakah kita buat semakan satu persatu? Jadi perkara ini perlu diambil perhatian. Jadi tuan-tuan, ini dia Bandar Shah Alam, Pasir Gudang. Kenapa saya letakkan Mekah? Sebab Mekah tu kita nak pergi. Mekah tu tempat tujuannya arah kiblat. Sebab dia ada 3 poin. Satu di sini Pasir Gudang, satu di Mekah, ada satu lagi di Kutub Utara. 3 poin jadi kita nak rujuk tu ada kiraan dia. Ada matematik dia nak kira. Itu kalau pandai matematik lah. Sebab nak kira ni kurang-kurangnya 2-3 helai muka surat kita buat matematik. Tapi sekarang ni sudah ada pengiraan. Yang mana pengiraan ni bila kita masukkan saja koordinatnya, maka kita tahu. Tuan-tuan, kalau orang beritahu, kita beritahu dengan orang luar bahawa di mana rumah kamu? Rumah saya berada pada 1 darjah 28 minit utara. Dan longitud di rumah saya 103 darjah 56 minit timur. Kalau kita beritahu, ramai tak orang tahu? Hari ini tuan-tuan, ada alat untuk mengesan di mana kita berada. Katakan ada kawan sahabat kita daripada luar negara, dia nak hantar makanan di surau ini, kan? Kita bagilah alamat, dia tak faham. Tetapi bila kita bagi darjah ini, latitude, longitude, ardul balad, tul balad, maka boleh sampai dengan drone sampai tepat di sini. Itu kaedah dia. Maka bila kita ukur-ukur bahawa Pasir Gudang sebenarnya besar, Pasir Gudang ni besar kawasan-kawasan dia, dan sebenarnya dia ada saat lagi 1 darjah 28 minit, dan dia ada saat lagi halus, lagi tepat. Dan Makkah tidak berubah 21 darjah latitude dan 39 darjah longitude. Garis lintang dan garis bujur.
Bila saya buat pengiraan pagi tadi, akhirnya kita dapat bahawa dah masuk 292 darjah 57 minit. Faham ke ni? Kan 292 macam mana kita nak membayangkan? Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan ingat aja ni. Ingat dulu. 292 lah. Nanti macam mana boleh dapat 292? Kita buat ukuran. Ataupun kalau tak pandai matematik dan sebagainya, dengan tubuh badan kita pun kita boleh memberitahu pada orang lain. Contoh tuan-tuan, kalau boleh saya bergerak. Sekarang ni di mana utara taman ini? Di mana utara? Sebab tak ada satu tanda pun utara. Kan? Kita tahu arah kiblat. Jadi utara adalah di sana. Tuan-tuan boleh buka handphone, utara kita sana, bukan sana. Bukan sana. Utara sana. Sebab bila dapat utara saja, sebab di utara itu ada satu bintang. Bintang Polaris ataupun bintang Al-Qutbi. Dan bintang itu tepat di atas di langit sana, yang mana kalau Haji Osman dia tangkap gambar tu, bintang tu dengan video dia 12 jam, maka bintang-bintang lain berpusing, tapi bintang tu tak berpusing. Dia macam dipaku. Itulah bintang yang dirujuk. Itu, Jadi bintang utara, contoh sana. Maka saya buka tangan kanan, saya buka tangan kiri. Kan? Tangan kanan ini adalah timur, ini adalah barat, ini adalah utara. Lepas tu di mana kiblat? Kiblat adalah rusuk sebelah kiri. Rusuk sebelah kiri. Jadi bukaan sudut itulah 292 ataupun 22 darjah daripada barat. Yang sebut ini adalah kitab lama. Ulama-ulama falak, ulama-ulama kita, Syekh Daud Al-Fatani menyebut dalam kitab dia bahawa arah kiblat setelah tepat badan kita ni menghadap utara, maka di sini adalah arah kiblat. Cuma tak tulis dalam kitab tu berapa darjah. Maka apabila kita buat semakan bahawa bukaan sudut daripada utara ke barat dan ke kiblat adalah 292 ataupun 22 darjah daripada barat. Tak faham lagi? Tak apa, sini ramai orang-orang yang ni hebat-hebat. Jadi ini lebih kurang. Jadi ingat tuan-tuan bahawa kita ada utara benar. Utara benar disaksikan, ditunjukkan oleh matahari sahaja. Utara magnetik lah tempat, kalau banyak logam dekat sini, bawah-bawah ni banyak logam-logam, dia mempengaruhi kompas kita. Baik. Ini gerakan matahari harian. Daripada terbitnya timur, naik, duha, zawal, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Hari-hari berlaku seperti ini. Ini adalah tugas fungsi matahari yang dia tak pernah minta izin daripada Allah bergerak daripada barat ke timur. Belum lagi. Allah tak tentukan lagi. Belum ditentukan lagi pergerakan itu. Yang hari-hari berlaku inilah. Terbit dan naik, turun, menghilang. Sebenarnya tak menghilang. Ufuk saja tidak. Kita tidak dapat menyaksikan dengan mata kita. Ini juga sama. Matahari lambat, matahari cepat. Dekat sekolah tak belajar matahari lambat, matahari cepat. Tuan-tuan cuba lihat waktu syuruk dengan waktu maghrib. Syuruk 7.5 malam sudah kurang 11 jam 5 minit. Tengok sini je. Maknanya siang sudah masuk ke malam, ataupun malam masuk kepada siang. Tuan-tuan, siang masuk kepada malam makna sudah lebih ataupun dikurangkan. Jadi dalam Quran pun ada beritahu tentang
keadaan ini yang berlaku, siang masuk malam, malam masuk siang. Maknanya sepatutnya 12 jam, 12 jam. Sekarang ni 12 jam 5 minit, 6 minit. 12 jam 6 minit diperuntukkan untuk hari ini, waktu siang di Pasir Gudang. Tempat lain? Tempat lain. Kenapa? Ada keperluan, rahsia yang Allah tunjukkan. Baik, ni mungkin yang terakhir tuan-tuan. Sebenarnya banyak lagi slide. Baik, nak beritahu pada tuan-tuan puan-puan sekalian bahawa ini adalah ni peta Malaysia, yang mana ada Sabah dan Sarawaknya, dan mana ada garis-garis tertentu yang kita pun tak nampak. Dibayangkan kita berada pada 1 darjah utara. Singapura, Johor 1 darjah utara. Sampai ke Muar, Batu Pahat Muar sudah 2 darjah utara. Kemudian dia naik sampai 6 darjah utara, kita sudah berada di Kedah. Dan seterusnya sampailah kepada ujung dunia. Maknanya di utara dunia tu 65, 75 darjah utara. Sehinggalah kalau betul-betul kita berada di kutub utara, 90 darjah utara. Maknanya dia bermula daripada 0 darjah. 0 darjah itu berada di mana? Tu dia. Di suatu tempat yang dinamakan Pontianak. Pontianak adalah satu daerah kecil di Kalimantan, yang mana setiap tahun masyarakat dekat sana meraihkan Hari Tanpa Bayang. 20 Mac dan September. Ada 21 Mac dan 23 September. Lebih kurang macam itulah waktu-waktu dia. Yang mana kalau tepat pukul 12 tengah hari, matahari tegak di atas kepala, maka kosong, tidak ada bayang. Maka disitulah kita betulkan jam kita. Allah tunjukkan tuan-tuan, matahari itu beritahu kita waktu. Kan? Jadi kat sana, orang datang sana, yang tahulah datang nak betulkan jam je. Kan? Sambil-sambil melancong lah. Tepat pukul 12, dia ada satu kanta. Dan kena pada mercun bawah tu. Maknanya pukul 12, pum, meletup. Mercun tu, joget-joget lah dia orang. Itu dia punya adat dia. Hari Tanpa Bayang. Ada berapa tempat? Ada banyak tempat. Bukan Pontianak aja. Ada banyak tempat di dunia. Jadi tempat-tempat ini, tuan-tuan, dijadikan rujukan waktu. Jadi maknanya orang merujuk waktu menggunakan matahari. Kalau tempat ini kita nak tahu waktu di Pasir Gudang ni, waktu yang benar adalah waktu matahari, kita kena ada jam matahari. Jadi tuan-tuan, dekat Johor ni ada beberapa tempat jam matahari. Antaranya Masjid Sultan Ibrahim di Muar, antaranya SK Angkatan Tentera Johor Bahru, kemudian sekolah agama di Pontian, di Benut sana, Al-Bugiziah, Madrasah Bugiziah. Itu pun 3-4 tempat aja. Maknanya daripada tempat itu kita tahu waktu sebenar tempat kita. Sebab itu saya tanya dengan kawan-kawan saya kan, mana yang lebih tepat waktu, jam ataupun matahari? Kan? Maka dia kata jam lah, jam aku ni mahal. Kan, takkan betul jam tu. Tapi jam yang kita punya ni, macam saya pakai jam juga tuan-tuan, adalah dipuratakan daripada beberapa tempat di dunia ini dan dirujuk kepada RGO. Di mana? Di Greenwich, British, London sana. Sana mengawal waktu. Sana tempat kawal waktu. Tuan-tuan, kalau Malaysia kita boleh kawal waktu, maka kita jadi kuasa yang besar. Tapi oleh kerana negara sana dah ambil dulu, kan, maka kita ketinggalan. Jadi saya nak cerita di sini, tempat yang paling timur di Malaysia adalah di Tanjung Atiam Lahad Datu. Yang mana kalau dia puasa, dia puasa dulu. Kalau dia buka, dia buka dulu. Kalau dia solat, solat dulu. Sedangkan yang sini di Tanjung Cincin belum lagi. Sana dah azan, sini belum lagi. Sana dah buka, sini belum lagi. Tapi kalau sini dah buka, dia cover semua sekali.
Jadi tempat yang paling barat di Malaysia adalah di timur, Tanjung Atiam Lahad Datu tu paling timur. Yang paling barat adalah Tanjung Cincin, Langkawi. Kita pun tak pernah pergi tempat tu. Cuba tuan-tuan sesekali pergilah kalau ada peluang. Kita dapat merasa kita berada pada tempat yang paling timur. Tetapi kita selalu pergi Langkawi kan. Cuma Langkawi tu ada tempat lain yang paling barat. Dan waktunya tidak sama. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sedikit sebanyak. Sebenarnya kita pun belum betul-betul masuk lagi. Ada lagi. Last. Ini di antara yang saya dapat collect lah. Arah kiblat dunia. Yang semuanya tumpu kepada Masjidil Haram. Kalau kita berada di kawasan Timur 1 ataupun kita berada pada Timur 2, kan? Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, kan? Timur, 2 timur, 1 dan 2, 2 barat, barat 1, barat 2. Ni lebih kurang. Maknanya semua sekali tumpu kepada yang tengah itu adalah kiblat. Jadi kalau tuan-tuan berada di Zimbabwe kat mana? 12.74 darjah. Malaysia 292. Brunei, Vietnam, Indonesia dekat-dekat saja. 290, 284, 295 dan sebagainya. Jadi di mana sahaja kita berada, baik di timur ataupun ke barat, maka di antara keduanya adalah kiblat. Di antara keduanya. Keduanya apa? Kedua barat ataupun kedua timur, tengah-tengah itu adalah. Jadi tidak ada sebab untuk tidak mendirikan solat atas alasan tak tahu arah kiblat. Allah jadikan matahari yang terbit di sini dan Allah jadikan matahari yang sama yang terbenam di sana. Maknanya kita tak gunakan 2 rujukan, kita menggunakan 1 rujukan, iaitu matahari. Jadi matahari yang kita nampak besok ni adalah matahari yang sama yang akan tenggelam di Saudi. Akan sama melintas. Jadi tuan-tuan, ada kaedah-kaedah nanti selepas ini kita akan lihat sikit. Ini. Jadi tuan-tuan, kalau kesilapan kita mengukur 1 darjah, dia sudah lari 125.7 km. Kan? 125.7 km nilai dan perbezaan 1 darjah. Jarak daripada Malaysia ke Kaabah sana, ke Masjidil Haram 7,000 km. Kan? Tapi kalau kita salah ukur, gunakan apps yang salah, lari 1 darjah saja sudah lari. Itu ke mana-mana saya pun tak tahulah. Tapi memang jauh. Dia punya perbezaan dia. Okey. Jadi nanti insya-Allah ada kesempatan. Kalau kita nak buat praktikal pun boleh juga tuan-tuan, belah malam, sebab langit pun tengah cerah, kita boleh lihat 3 bintang adik-beradik, An-Nilam, An-Nita dan Al-Mintaka, yang berada pada Buruj Orion. Buruj yang sangat popular bagi semua manusia lah. Sebab itulah 3 bintang ini menjadi pedoman kepada pelayar-pelayar di Jazirah Arab nak datang ke Tanah Melayu. Dia tengok 3 bintang ini. Dan 3 bintang ini tuan-tuan lihat, perhatikan, dan kita boleh terus solat, sebab itu adalah arah kiblat. Dan Haji Osman dia ada alat cermin besar. Dia bawa cermin dia, pasal dia nak pantulkan antara yang atas dengan yang bawah, tengok. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau ada kesempatan kita buatlah praktikal itu. Nak tanya aplikasi yang betul. Okey. Yang saya gunakan, saya pun gunakan. Tapi yang itu kita belajar azimuth. Dalam tempoh ni tak boleh tak? Yang macam tempoh je. Saya lebih menggunakan, kalau saya lah saya gunakan berpandukan matahari. Namanya Sun Compass. Cuba. Tapi syaratnya Android 5.0 ke atas. Kalau Android 3.0 ke bawah, dia tak boleh baca. Dia 5.0. Saya rasa sekarang ni semua handphone dia punya version dia sudah ke atas lah 5. Apps Sun Compass.
Ada tak sini Saya cuba tengok kalau ada. Circumference with Qibla angle. Ya. Tengok kalau ada. Saya pun dah masuk. Ini pun itu dah melangkau Kalau ada lah Saya rasa banyak ni lagi ni. Apa pasal dah tanya kan? Ni kita kena advance lah. Oh tak ada. Ada tempat lain iaitu dia ada tanda matahari dan ada Kaabah. Betul. Baik, dekat situ nanti tuan-tuan halakan panah tu ke matahari. Syaratnya mesti ada satu tiang, ada bayang, hadap sana. Tunggu kejap. Tekan, dia pusing arah kiblat. Dan dia tidak dipengaruhi oleh magnet. Ada tak ada kesan magnet? Dia pakai matahari semata-mata dan dia gunakan azimus bacaan. Itu nanti kita akan sampai kepada step itulah. Sebenarnya nak sampai step itu tuan-tuan bukan mudah. Tapi telah dimudahkan. Maka kita kena ada kiraan sedikit. Tapi masing-masing boleh gunakan insya-Allah. Di mana-mana saya dah uji, di mana-mana tempat pun. Wa imma dalam hutan. Yang penting ada bayang yang lurus. Pagi ataupun petang. Selagi matahari belum terbenam. Ataupun matahari belum terbit jangan buatlah. Dan matahari belum terbenam. Bila ada di antara waktu itu kan panjang. Lebih kurang dalam 10 jam. Kita boleh ukur insya-Allah. Kita boleh buat di rumah kita. Kalau kita duduk di rumah kita, ada tiang, ada bayang, letak. Haji Osman dia ada kertas A4. Itu pun boleh tak? Ada kaedah dia. Sebab tu tuan-tuan bila kita buat praktikal lagi banyak kita tahu kaedah, kita ada peluang. Jadi insya-Allah ada kesempatan lain kita akan jumpa lagi dan saya akan terangkan lagi. Dan lepas tu tanggungjawab tuan-tuan perempuan untuk ke rumah masing-masing untuk mengukur, mengesahkan. Ya. Banyak pun tak apa. Menentukan arah timur dengan barat menggunakan arah angin. Baik, kita kena ada jadual angin. Kita kena ada jadual angin. Baru kita tahu angin barat, angin timur. Angin timur laut, angin barat daya, angin timur benar, angin barat benar. Jadi kena guna basahkan tangan letak. Kalau kita yakin sana barat letak, sejuk tangan kita. Tapi sini tak sejuk, maknanya angin, kesan angin daripada sana tu. Jadi sana adalah barat. Kalau matahari tak ada, angin ada pun boleh buat. Kan matahari tak keluar tapi pokok ada, insya-Allah. Kadang-kadang kita boleh perhatikan haiwan-haiwan yang bertanduk, yang ada antena tu. Kita boleh perhatikan gaya dia makan, gaya dia makan rumput. Binatang ni dia tak akan makan rumput menghadap matahari, tak ada. Dia akan elak. Jadi kalau dia elak, kita boleh agaklah kalau matahari sana dia elak, makanya berapa darjah. Tapi itu memerlukan latihan demi latihan lah tuan-tuan, dan banyak cara. Ada banyak cara. Tapi cara yang paling tepat adalah memerhatikan bintang. 3 bintang. Malam lah. Siang tak nampak bintang ada, tapi siang tak nampak. Malam kita perhatikan bintang. Barangkali kita boleh buat praktikal depan padang bola tu. Kita berkemah dekat sana, kita tengok. Belajar. Oh, bintang ni. Banyak bintang yang ada. Dan ada bintang-bintang tertentu yang boleh kita gunakan rujukan. Tak dapat bintang ni, bintang tu. Tak dapat bintang tu, banyak kaedah. Jadi insyaAllah angin nanti saya akan masuk. Ada bab angin juga. Ar-riyahun, ar-rihun, riyahun dan rihun. 2 angin, rih 1 angin. Bahaya 1 angin daripada 2 angin. Jadi salah dan sedap saya mohon maafkan. Aku tahu dihal. Astaghfirullahaladzim wa warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.